Persoalan yang kita bawa paling utama sebenarnya, dalam speeches ada mengatakan bahawa, saya tak nak sebut siapa-siapa nama lah, siapa yang sebut ni dia faham lah. Siapa yang sebenarnya melawan Mahathir nanti dan menghalang Grand Coalition ni, dia adalah Walaon, dia kata. Walaon Anwar. Pertama sekali, menentang Anwar, menentang Grand Coalition, pernah dulu, kalau saya ingat orang amanah lah, pernah tak dulu dalam PAS, sewaktu kita menentang, apa orang kata, dasar UMNO, PAS untuk nak bergabung dengan UMNO, golongan-golongan ini dipanggil Anwarinas. Pernah ingat tak? Jebonista, ingat tak? Jebonista Anwarinas tu refer kepada siapa? Anwar Ibrahim. Dan bagaimana kita kata bahawa gabungan itu akan merosakkan PAS itu sendiri. Dan kita lihat sekarang, kenapa bila benda yang sama, kita bagi tahu kamu bahawa kamu akan buat benda yang sama, bila bergabung dengan Mahathir, kamu tak percaya. So keluar berita hari ini, kata Anwar Ibrahim bersetuju untuk membawa, Anwar Ibrahim berkata bersetuju menerima Mahathir. Dia kata menerima Mahathir dalam Pakatan Harapan ataupun dalam Grand Coalition, whatever. Dia dua perkara, tuan-tuan. Yang pertama, saya nak bagi tahu bahawa mesyuarat berkenaan dengan Pakatan Harapan belum berlangsung lagi. Majlis Presiden Pakatan Harapan belum berlangsung lagi mesyuarat dia. Dia akan berlangsung dalam bulan Januari, minggu depan, 2-3 minggu akan datang. Maka yang itu adalah mesyuarat Pakatan Harapan, di mana saya percaya antara benda yang dibawa adalah perkara ini, yang itu berkenaan dengan sama ada nak bergabung dengan Mahathir atau tidak. Itu yang pertama. Kedua, okey, kenapa Anwar menyatakan kenyataan sedemikian? Okey, kita baca kenyataan Anwar Ibrahim berkenaan dengan coalition tersebut. Berkenaan dengan coalition tersebut, dia kata apa? Anwar kata, kalau dia macam ni, pertama, Anwar ni, kita kena faham politik Anwar. Anwar ni, dia tak kata ya atau dia tak kata tidak. Dia tidak kata ya, dia tidak kata tidak. Saya dah sebut malam tadi, dia tidak kata dia tidak, sehinggalah benda itu dibincangkan. So bila wartawan bertanya kepada beliau, okey, sekarang ni Tok Seri, macam mana kalau kita nak menerima Mahathir masuk ke dalam Grand Coalition ni, setuju atau tidak? Pertama, dia bertanya tentang soalan Grand Coalition. So dia kata kalau dia nak masuk ke, dia nak bergabung ke, dia nak keluar ke, itu adalah terpulang kepada dia. Okey, itu hak dia, itu yang pertama. Tetapi, Anwar kata, tetapi kalau dia nak bergabung, dia mesti mengikut apa yang kami cakap. Nampak permainan Anwar kat situ. Dia tak kata tidak, tapi dia kata kalau dia nak masuk, dia kena ikut apa yang kami cakap. So Anwar set the rules. Pertama, dia kena ikut pada reform, dia kena elakkan kebobrokan apa semua, dia sebut kriteria tersebut. Dan knowing Mahathir, mengenali Mahathir, dia tak akan nak ikut cakap Anwar. So either tindakan Mahathir, dia masuk juga, dia akan masuk dan tak akan ikut, di mana itu akan damage dan merosakkan parti dan menampar seterusnya muka pemimpin-pemimpin amanah yang masih nak bawa Mahathir masuk, atau Mahathir tak akan masuk. Itu je yang akan berlaku sekarang ini. So either or, apa yang Anwar buat sebenarnya adalah meletak syarat Puteri Gunung Ledang kepada Mahathir. Boleh masuk, tapi aku bagi syarat 1, 2, 3, 4, 5 sebagainya. Di mana Mahathir, kalau dia setuju pun dia gila lah. Atau kalau dia setuju pun dia confirm dia akan sama ada jadi presiden ataupun sekurang-kurangnya pengurusi kepada Grand Coalition tersebut. Macam. Sebab itu saya kata, kalau nak sangat bawa Mahathir masuk ke dalam Grand Coalition, tak perlu wujudkan Grand Coalition. Bawa Mahathir masuk ke dalam Parti Amanah. Lantiklah dia jadi naib presiden ke. Timbalan tak boleh lah, naiklah jadi sekarang pengurusi ke. Dia sekarang ni Mursyidul Am Amanah ada, pengurusi tak ada. Wujudkan jawatan pengurusi. Lantik Mahathir jadi pengurusi Amanah, kemudian bawa masuk Mukris dalam Parti Amanah. Dengan cara macam tu, dah tak perlu cerita pasal Grand Coalition dah, kan? Bawalah orang-orang yang nak bawa masuk dalam join Parti Amanah. Apa salahnya? Kenapa takut sangat? Bukankah itu satu cadangan? Mahathir sekarang tak ada parti. Pejuang itu bukan parti yang berdaftar. Pejuang itu bukanlah parti yang berdaftar. Kalau kita ingat apa yang Anwar Mahathir cakap tentang Anwar berkenaan dengan perkara ini, saya tunjukkan. Tun Mahathir dedah sebab Anwar tak layak jadi calon PM.
Bekas Perdana Menteri mendedahkan bahawa Presiden Kailan Datuk Seri Anwar tidak layak menjadi calon PM bagi mewakili kerajaan PH+. Ini masa tahun ini Julai 2020. Ini lepas kejatuhan. Menurut Perdana Menteri itu, Anwar dan juga Menteri tidak popular di kalangan orang Melayu selain menyifatkan sokongan tersebut penting untuk menang mana pada ya, dia tidak begitu popular. Sekarang dah ditunjukkan bahawa orang Melayu sangat penting untuk memenangi pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan dan puan, kita tak menafikan pentingnya undi Melayu. Tetapi dengan satu statement yang tanpa fakta, tanpa bukti, tanpa ada satu benda yang telus dan tegas, yang berdata, itu hanya sekadar statement. Macam mana kita nak tahu bahawa beliau tidak popular di kalangan Melayu? Sedangkan sewaktu Mahathir, masa tu Anwar dalam penjara, Mahathir berkuasa sekalipun, masa nak menang PRU ke-14, menang PRU ke-14, daripada 55 yang dipertandingkan bersatu, mereka hanya menang 13. So dekat mana popularnya Mahathir pada waktu itu, sedangkan dia berkempen ke hulu ke hilir? Dia hanya menang 13 daripada 55. Sedangkan PKR menang 50 daripada 57 yang dipertandingkan. So daripada situ kita dapat nampak, tanpa Anwar sekalipun ni, tanpa Anwar ni, kita boleh menang terlalu besar majoriti berbanding dengan bersatu. So bayangkan dengan Anwar keluar daripada penjara, bagaimana sekarang ni rating Parti Keadilan Rakyat, dekat mana yang dikatakan tidak ada orang kata sokongan daripada Melayu. Dan sewaktu pilihan raya umum yang ke-14 yang lepas, sokongan Melayu meningkat hanya 33%, meningkat ke 36% saja. Pertambahan hanya 3-4% saja, kita dah boleh menang.